Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami ini illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau sahajalah wahai Allah, Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bersiaran langsung ataupun di Google Meet dalam kuliah duha kita. Satu tajuk yang saya kira agak penting dan satu peluang untuk kita melakukan amal-amal saleh di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Sebagaimana saya sebut pada siri pengajian kita yang lalu, bulan Muharram merupakan salah satu daripada bulan-bulan yang dihormati, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya perkiraan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala ialah 12 bulan. Allah Ta'ala telah menetapkan 12 bulan ini sejak Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi lagi. Bukan 1000 tahun yang lalu, bukan 2000 tahun yang lalu, tetapi ketetapan peredaran bulan, bintang, matahari, semuanya ini Allah telah tetapkan peredarannya siang dan malam, silih berganti, semuanya ini sejak Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi lagi. Entah berjuta tahun, berbilion tahun, Allah lah yang Maha mengetahui. Itulah dia kehebatan ciptaan Allah Ta'ala, yang semua makhluk ini taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala tetapkan 12 bulan. Dalam 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, daripada 12 ini ada 4 bulan yang panggil syahrul hurum, bulan haram. 3 yang berjujuk, 3 yang berdekatan, 1 terasing. Yang berdekatan itu ialah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang terasing itu ialah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dihormati. Di zaman jahiliah dahulu pun mereka tidak berperang pada bulan-bulan ini. Mereka telah menghormatinya. Apatah lagi kita orang-orang yang beriman, orang yang percaya pada Allah dan hari akhirat, mesti kita patuh kepada Allah Ta'ala dan menghormati bulan ini dengan melakukan amal-amal saleh, yang mana dinyatakan bahawa 10 awal Muharram ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Malam-malam 10 ini beberapa tafsiran ulama, antaranya 10 awal Zulhijjah, yang kedua 10 akhir Ramadan, yang ketiga 10 awal Muharram. Ini semua ketetapan Allah yang masing-masing ada kelebihan. 10 akhir Ramadan, kelebihan Lailatul Qadarnya. 10 awal Zulhijjah, iaitu dengan hari wukufnya. Dan 10 awal Muharram ini ialah pada tarikh 10 Muharram itu sendiri. Yang besar kisahnya sangat banyak. Antara lain ada yang menyatakan bahawa Nabi Adam AS diturunkan ke dunia ini pada malam Jumaat 10 Muharram. Dan kebetulan pada tahun ini 10 Muharram adalah pada malam Jumaat. Itu hari Jumaat.
Subhanallah. Dan yang kedua, berlakunya banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tiba-tiba apabila surutnya banjir ialah berlaku pada 10 Muharram. Air banjir besar zaman Nabi Nuh sampai mencecah awan, menenggelamkan seluruh permukaan bumi termasuk Gunung Everest. Kenapa? Kerana dinyatakan tidak ada tempat yang timbul atas muka bumi ini melainkannya semuanya ditenggelami air. Allah berfirman, waqila ya ardu bla'i ma'ak. Waqila ya ardu bla'i ma'ak wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bumi, sedut semula airmu. Wahai langit, hentikan hujanmu. Dan air mulai surut dan bahtera Nuh tersadai di atas sebuah gunung yang dipanggil ataupun digelar sebagai Gunung Judi. Ia berlaku pada 10 Muharram, subhanallah. Yang mana orang beriman yang tinggal atas, yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di atas bahtera Nuh itu, turun daripada kapal itu dan mereka menjejaki bumi pada 10 Muharram. Subhanallah. Mereka terapung-apung di atas bahtera yang terapung-apung selama kira-kira 6 bulan lamanya. Dan mereka turun di situlah. Mereka telah mula mengembara, turun belah sini pergi ke Eropah, turun sini pergi ke tanah Arab, turun sebelah sana pergi ke Asia, dan mula berkembang biak manusia seluruhnya di atas muka bumi ini. Itu setelah manusia berpecah sepasang demi sepasang mencari destinasi masing-masing untuk penempatan mereka. Dinyatakan juga bahawa Nabi Musa alaihissalam memukul laut bagi menyelamatkan Bani Israel daripada ancaman Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam pukul air laut dengan tongkat baginda. Dengan izin Allah, air laut terbelah dua. Yang mana kejadian itu berlaku pada 10 Muharram. Fir'aun juga lemas ketika itu, ketika ia mengejar Bani Israel dan sampai di tengah-tengah laut. Lalu air laut mula bercantum dan lemaslah Fir'aun yang takabur lagi sombong itu. Mati Fir'aun pada 10 Muharram. Oleh kerana besarnya peristiwa 10 Muharram ini, Nabi SAW menganjurkan supaya kita berpuasa. Dan ada di kalangan orang-orang Yahudi menyatakan Muhammad dan pengikutnya mengikuti kita berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi SAW memerintahkan agar berpuasa pada 9 dan 10 Muharram agar kita tidak menyerupai Bani Israel. Baginda Nabi SAW menyatakan kita lebih berhak untuk berpuasa pada 10 Muharram kerana kita juga beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita percaya bahawa Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada 10 Muharram antara lain ialah amalan yang utama ialah kita menyantuni anak-anak yatim. Kita menyantuni anak-anak yatim pada 10 Muharram itu. Menggembirakan mereka. Supaya mereka rasa tenang. Supaya mereka rasa bahagia. Walaupun ketiadaan ayah. Walaupun ketiadaan orang yang mereka sayangi. Tetapi supaya mereka merasai disayangi dan dikasihi. Maka umat Islam digalakkan menyantuni mereka. Mengusap kepala mereka. Dan memberikan kata-kata yang baik, semangat pada mereka. Subhanallah. Siapa tidak mahu? Siapa yang mahu ayahnya mati? Lebih-lebih lagi dikala anak-anak itu masih kecil. Semuanya inginkan kasih sayang daripada seorang ayah. Lebih-lebih lagi bila pergi ke sekolah lihat
anak-anak lain disambut oleh ibu bapa mereka, membeli pakaian yang baru, makan bersama keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba anak yatim kesepian. Tidak ada mereka yang menyantuni mereka. Lebih-lebih lagi jika ada ahli keluarga, ahli waris yang menjauhi mereka lantaran mereka anak yatim. Maka di sinilah peranan umat Islam supaya menyantuni mereka, berikan kasih sayang kepada mereka sebagaimana Nabi SAW memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Satu hari Nabi SAW bermain-main dengan kanak-kanak. Dengan kanak-kanak, beberapa orang kanak-kanak. Lalu datang seorang lelaki yang bernama Aqra' bin Habis. Dia berkata, beginikah kamu menyantuni ataupun melayani anak-anak kamu? Demi Allah, saya ada 10 orang anak. Saya tak pernah mencium mereka. Mendengarkan kata-kata Habis bin Al-Aqra' itu, maka Nabi SAW menyatakan, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ingat, lihatlah betapa pada hari ini kadang-kadang kita sebagai ibu bapa merasakan kenapa anak-anak tak sayang pada saya. Kenapa anak-anak tidak hormati saya? Kenapa anak-anak bila kita suruh sesuatu arahan tak berganjak pun, mereka asyik bermain dengan gadget, main telefon, bermain game. Kadang-kadang berpuluh kali ibu menyuruh tak berganjak. Ketahuilah di sana boleh jadi ada satu kesilapan. Kesilapan kasih sayang. Kita kurang berikan kasih sayang kepada mereka, menyebabkan mereka juga kurang menyayangi kita. Sebab Nabi dah beritahu, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Subhanallah. Walaupun kita baca ayat Quran pada mereka, walaupun kita bacakan hadis kepada mereka, walaupun mereka juga tahu menghormati ibu bapa dan sebagainya, namun secara praktisnya mereka gagal untuk menyelami perasaan ibu bapa. Kadang-kadang ibu tergenang air mata seorang diri, mengenangkan anak-anak yang sudah tidak mendengar nasihat dan larangan. Anak-anak perempuan pun sama, anak-anak lelaki pun kadang-kadang sama, yang masing-masing pandang sepi pada ibu bapa masing-masing. Kita lihat bagaimana perbezaan di antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Dahulu zaman kita masih bayi, kita disusukan oleh ibu kita. Bila kita disusukan oleh ibu kita, bermakna kita sangat hampir dengan ibu kita. Kita sangat hampir dengan mereka. Ibu menyusukan dengan susu badan. Anak masa bayi menyusu susu badan ibu, tak pandang ke lain, hanya menatapi wajah ibu. Bahkan lebih lagi, doktor menyatakan bahawa pandangan bayi dalam usia beberapa minggu itu hanya beberapa kaki daripada matanya. Seminggu hanya sejengkal daripada mata. Apabila usia 2 minggu, 2 jengkal penglihatan. Ataupun 2 kaki penglihatan. Kalaulah penglihatan bayi dalam usia itu, dalam usia beberapa minggu, hanya dapat melihat wajah ibu sahaja, ketika menyusu dan dia menatapi wajah ibu, dipandangnya tidak pandang ke lain, dah tentulah terkesan di hati bayi itu untuk merenung dan kasih sayang kepada ibu yang menyusunya. Subhanallah. Dia merasakan sejuk panas badan ibunya. Dia merasakan pelukan ibunya dengan penuh kasih sayang. Dia merasakan belayan ibu. Sebab itu anak-anak yang zaman dahulu tak berani nak derhaka ataupun menjawab mulut ibu. Lebih lagi nak menengking ibu. Kerana mereka dah mendapat kasih sayang sejak daripada kecil. Zaman sekarang ini, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, terkadang ibu tak pernah pun menyusukan anaknya. Sejak lahir, mulut bayi tak pernah meletakkan ataupun untuk menghisap susu badan ibu. Bahkan
terus disuapkan dengan susu yang berjenama yang dibeli di pasar-pasar, dibeli di kedai-kedai. Kadang-kadang ibu menyuruh orang-orang gaji ataupun orang lain untuk menyusukan anaknya. Ibu tak sempat nak sentuh anak, nak belai anak, dan kerana lantaran kesibukan bekerja dan sebagainya, itu antara faktor anak-anak tak mendapat kasih sayang daripada ibu dan ayah. Apa yang saya sebut di sini ialah supaya kita mengimbau kembali. Bagaimana anak-anak yang tak dapat kasih sayang, jika tak diberi kasih sayang dengan sebaiknya, jiwanya memberontak. Jiwanya merasa ada sesuatu yang tak cukup. Sebab itu anak-anak lari daripada rumah. Anak-anak yang yang lelaki ikut girlfriend, rela lari mengikut girlfriendnya. Anak-anak perempuan rela lari mengikut boyfriendnya masing-masing, hingga kan tak pulang bertahun-tahun lamanya. Kenapa? Kerana tak dapat kasih sayang. Bukan rumahku bukan syurgaku, tetapi rumahku nerakaku. Wal'iyazbillah. Oleh itu, mari kita menyelami. Di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, mari kita menyelami mereka yang bernasib malang. Bukan mereka tak dapat kasih sayang ibu ayah mereka, tetapi Allah Ta'ala telah menjemput ibu dan ayah. Allah menjemput ibu dan ayah mereka terlebih dahulu, menyebabkan mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan. Lebih-lebih lagi si ayah yang menjadi tonggak keluarga telah tiada lagi. Maka ibu bertungkus lumus untuk membesarkan anak-anaknya. Maka kita sebagai ahli anggota masyarakat beri tumpuan kepada mereka. Gembirakan mereka pada 10 Muharram. Nanti Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita ganjaran yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa kita kata pengertian dalam bahasa Arab anak-anak yatim itu? Yatim itu adalah bahasa Arab. Yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dapatimu wahai Muhammad sebagai anak yatim? Fa'awa, lalu Allah Ta'ala pelihara kamu. Allah jaga kamu. Tengok bagaimana Allah Ta'ala didik Nabi kita SAW. Walaupun baginda kematian ayah, masih ketika baginda masih dalam kandungan ibu 3 bulan ataupun sekitar tu, ayah yang telah meninggal dulu. Namun bila lahir ke dunia, Nabi mendapat kasih sayang daripada datuknya, daripada ibunya, bapa saudaranya. Walaupun Abu Talib itu bapa saudaranya, belum memasuk Islam ataupun tidak memeluk Islam, tapi dia memberikan penuh kasih sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dapatimu wahai Muhammad sebagai anak yatim? Lalu Allah Ta'ala melindungi kamu, menjaga kamu dengan baik. Pertumbuhan dengan fizikal, dengan mental yang cergas, fizikal yang kuat, ketahanan diri, kesabaran dan sebagainya, menyebabkan Nabi SAW disegani oleh kawan dan lawan. Subhanallah. Anak-anak yatim bererti anak kecil yang sudah kehilangan ayahnya kerana meninggal dunia. Dalam Islam artinya pun sama, iaitu bahkan dilengkapi dengan batasan umur bagi seorang yang masuk dalam kategori yatim tersebut. Bukanlah anak yatim ni dah umur 40 masih lagi digeri anak yatim, tidaklah. Bila dia dah usia dah meningkat, mana anak yatim di sini makna dia masih kanak-kanak, masih kanak-kanak lagi ataupun masih akil baligh, masih belum pandai menguruskan hartanya dan sebagainya. Mesti ada orang menjaganya. Di sini ada berita gembira yang Nabi SAW khabarkan kepada mereka yang menjaga anak yatim itu. Subhanallah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan agar kita selalu berbuat baik kepada anak-anak yatim dengan cara memberi sedekah pada mereka, memberikan makanan pada mereka, menunjukkan kasih sayang, tidak mengherdik mereka. Sebaliknya kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, tidak menyakiti hati mereka. Di antara bentuk kebaikan yang dianjurkan ialah
terutama kita menganjurkan buat kebaikan pada mereka pada hari Ashura. Ashura ni hari yang ke-10. Hari 10 Muharram ni ada satu agenda, iaitulah kita mengusapkan kepala anak yatim dalam bentuk kasih sayang dan kepedulian kita kepada mereka. Alhamdulillah, masjid-masjid, saya sarankan kepada masjid-masjid, pertubuhan-pertubuhan ataupun dalam kelab kita ini, adakan satu agenda menziarahi anak-anak yatim, hulurkan bantuan pada mereka. Mereka belum pernah menerima sampul surat yang berisi wang RM50. Boleh jadi mereka belum pernah melihat not RM100. Mereka hanya melihat shilling sahaja. Mereka hanya melihat ringgit yang warna biru sahaja. Maka gembirakan mereka pada 10 Muharram ini. Kita mengeluarkan kepada mereka not RM50, RM100. Bahagiakan mereka. Yang mana mereka merasakan kegembiraan, kebahagiaan pada 10 Muharram ini. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu banyak caranya, iaitulah kita berikan kepedulian pada mereka, beri makan kepada mereka. Selain daripada mengusap kepala anak yatim, juga mendatangkan banyak kebaikan dan keutamaan kepada kita. Berdasarkan beberapa riwayat, setidak-tidaknya terdapat 4 keutamaan mengusap kepala anak yatim, bahkan lebih lagi daripada itu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita lihat setiap helai rambut anak yatim yang kita usap itu dengan tangan kita sendiri akan diberikan kebaikan dan pahala oleh Allah Ta'ala. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan At-Tabrani dan Abu Umamah, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, man masha ra'su yatimin la yamassahuhu illa lillahi kana lahu bikulli sya'ratin tamrin yadahu 'alaiha hasanah. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka setiap rambut yang ia usap itu memperolehi satu kebajikan, satu pahala. Bayangkan berapa helai rambut yang tumbuh di atas kepala anak yatim itu. Maka Allah berikan ganjaran setiap helai yang tumbuh, rambut yang tumbuh atas kepala anak yatim itu akan mendapat ganjaran pahala bagi mereka yang mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, mengusap kepala anak yatim boleh menghilangkan kegundahan, boleh menghilangkan rasa resah gelisah dalam hati, boleh menghapuskan rasa keras hati. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menyatakan bahawa sesungguhnya seorang lelaki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hatinya yang keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah makanan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak-anak yatim. Subhanallah. Anna rajulan yashtaki, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswatun qalbuhu faqala at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Wamsah ra'sul yatim. Dan Nabi beri dua cadangan, dua perintah. Yang pertama sekali, Nabi bila seorang lelaki mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hati saya menjadi keras dan saya selalu rasa resah gelisah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, beri makan kepada orang-orang miskin dan sapulah kepala anak-anak yatim. Ini penawaran yang sangat mujarab, tuan-tuan. Bayangkan bagaimana hati kita telah mulai keras. Bagaimana hati keras? Solat tidak khusyuk, malas baca Quran,
berzikir tidak menggemetarkan hati kita, berdoa tidak khusyuk, dan banyak lagi. Berat, malas nak melakukan amal-amal soleh, itu tanda hati menjadi keras. Subhanallah. Antara punca-punca hati menjadi keras ialah banyak cakap kosong, banyak ketawa. Wala tuksiril dhahik fa inna kasratad dhuh fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Nabi bersabda, jangan kamu banyak bercakap, jangan kamu banyak ketawa. Sesungguhnya banyak ketawa itu boleh menyebabkan hati menjadi keras. Inna kasratal kalam li ghairi zikrillahi ta'ala qaswatun lil qalb wa inna ba'adan nas ila Allahi al qalbul qasib. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya banyak bercakap dengan percakapan kosong, banyak bercakap dengan bercakap benda-benda yang tidak berfaedah, boleh menyebabkan hati menjadi keras. Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling jauh dengan Allah Ta'ala ialah orang yang hatinya keras. Subhanallah. Maka Abu Al-Lais As-Samarqandi, ketika dinyatakan, diberitahu kepadanya bagaimana untuk menawar hati yang jadi keras, Abu Al-Lais menyatakan, kamu bagaimana hati kamu tidak keras? Kamu kadang-kadang menziarahi orang sakit, menziarahi orang mati, tapi kamu tak pernah terfikir suatu masa nanti kamu akan mati. Terkadang-kadang kamu penggali kubur, tapi kamu sendiri tidak pernah merasakan bahawa suatu masa nanti orang lain akan menggali kubur untuk mengebumikan mayat kamu. Kamu terkadang mengusung jenazah, kamu sendiri tak pernah merasakan suatu hari nanti jenazah kamu akan diusung orang ke perkuburan. Itu menyebabkan hati kamu jadi keras. Oleh itu perbanyakkan, kata Ibn Mas'ud, perbanyakkan kamu baca Quran, perbanyakkan kamu ingatkan mati, perbanyakkan kamu zikrullah dan beristighfar kepadanya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, beri makan pada orang miskin. Orang miskin tak mengimpikan banglo mewah. Orang miskin tak mengimpikan kereta-kereta mewah. Mereka mengimpikan makanan. Mereka inginkan makanan. Mereka tak mengimpikan makanan yang sedap-sedap. Hanya mereka boleh menyuapkan ke mulut mereka dan mulut anak-anak mereka sesuap makanan, walaupun dengan seekor ikan kering sahaja, walaupun dengan telur sahaja, mereka redha untuk mengalas perut mereka. Oleh itu Nabi SAW menyatakan, beri makan pada orang miskin. Yang kedua, wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim ini makna daripada belakang ke depan. Berbeza dengan anak-anak yang ada ibu ayah. Anak-anak yang ada ayah mereka sapu daripada depan ke belakang. Tetapi ibu ataupun kanak-kanak yang kematian ayahnya sapu daripada belakang ke depan. Jadi ini sebagai tanda kita bersimpati dengan mereka sambil mengusapkan kepala mereka. Ucapkanlah dengan kata-kata semangat. Berikan perangsangan pada mereka, berikan motivasi pada mereka supaya mereka tabah dalam perjalanan hidup ini. Tidak ada bezanya orang yang ada mak ayah dengan orang yang tidak ada mak ayah. Semuanya Allah Ta'ala yang menentukan nasib perjalanan kita. Subhanallah. Tuan-tuan, kita lihat lagi satu hadis Nabi SAW. Yang ketiga ialah setiap helai rambut anak yatim yang kita usapkan dengan tangan kita boleh mengangkatkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang mana man masahayadahu ala ra'si yatimin yawma Ashura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim dengan tangannya pada hari Ashura, hari ke-10 Muharram, maka Allah akan mengangkat darjatnya dengan setiap rambut yang diusapkan itu. Subhanallah. Oleh itu mari kita siasat, kita lihat, tengok, kita perhatikan sekiranya ada
anak-anak yatim daripada kalangan ahli keluarga kita. Anak saudara kita, sepupu kita, anak sepupu kita, keluarga terdekat. Ziarahi mereka. Santuni mereka. Tunjukkan kasih sayang. Sebab itu bila kita lihat Allah Ta'ala jadikan semua ini dengan baik. Misalnya kita lihat kenapa masih ada peminta sedekah di jalanan. Kenapa masih ada mereka yang melarat? Mereka semuanya ada waris. Mereka semuanya ada ahli keluarga. Adik-beradik, pak saudara, mak saudara, sepupu dan sebagainya, waris-waris, mesti ada. Tak mungkin seorang diri sebatang kara seorang itu mesti ada keluarga. Jadi keluarga menyisihkan dia daripada kehidupan oleh kerana dia miskin, tak ada tempat tinggal lalu disisih. Keluarga tetap mengaku dia sebagai keluarga. Tak mengaku sebagai keluarga kerana kemiskinan. Maka tengok hadis Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang membiarkan jirannya tidur dalam kelaparan, Allah Ta'ala melaknat. Kalau jiran yang bukan waris kita pun, kita biarkan jiran kita tidur dalam kelaparan, mendapat laknat daripada Allah, bagaimana jika ahli keluarga kita yang kelaparan? Bagaimana ahli keluarga kita yang miskin, yang tidur dalam kelaparan dan sebagainya? Dan tentulah mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Bermana hari Ashura, hari 10 ini hari besar. Dengan Nabi sendiri menyebut. Yang keempat, mengusap kepala anak yatim boleh melembutkan hati dan menyebabkan termakbulnya hajat kita. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Al-Tabrani dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Atuhib an yalina qalbuk wa tadrak hajataka. Irhamil yatim wamsah ra'sahu at'imhu min ta'amika yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu ingin hatimu menjadi lembut dan hajat kamu termakbul? Sayangilah anak-anak yatim. Usaplah kepala mereka. Berilah ia makan dari makananmu, maka hatimu akan menjadi lembut dan hajatmu akan termakbul. Subhanallah. Hadis ini sangat penting dan besar nilainya. Yang mana Nabi SAW menyatakan, suka kamu supaya hati kamu menjadi lembut. Apa maksud hati lembut? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, benar-benar beriman pada Allah Ta'ala, apabila mereka ingatkan kepada Allah Ta'ala, gemetar hati mereka. Gemetar hati ini tanda seorang hati itu hidup, hatinya lembut. Ada iman dalam hati. Apabila mereka baca ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah-tambah iman. Bertambah-tambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Bermakna kalau kita nak hati kita menjadi lembut, hajat kita tertunai, dan semua orang ada hajat. Lelaki ada hajat masing-masing, perempuan ada hajat masing-masing. Maka apa formula yang Nabi beritahu? Irhamil yatim, kamu kena sayang kepada anak yatim. Berikan kasih sayang kepada mereka. Wamsah ra'sahu, dan sapu kepala mereka. Sapu kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Bukannya pergi gupar-gupar kepala mereka, itu berabojing. Orang kata berabojing, gupar kepala dia. Apa lagi gupar kepala anak yatim, gupar rambut dia jadi beroseng, tak? Mana sapu dengan penuh kasih sayang. Dah. Wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika. Kamu beri makan pada mereka dengan makanan kamu. Kamu makan nasi Arab,
beri mereka makan nasi. Kau makan nasi yang nasi apa ni dan apa ni lauk ikan 3 rasa, beri mereka makan. Jamu mereka dengan makanan yang sedap-sedap yang lazim kau makan itu. Yalin qalbuk, nescaya hati kamu akan menjadi lembut. Wa tudrik hajatak, dan kamu akan mendapat hajat kamu. Allah Ta'ala akan makbulkan, akan tunaikan hajat kamu. Subhanallah. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dan lagi mendapat balasan syurga berdasarkan sebuah hadis yang mana menyatakan bahawa barang siapa yang mengikut sertakan anak-anak yatim di antara 2 orang tua muslim, maka dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk syurga. Makan bersama mereka, jemput mereka makan bersama-sama, ataupun berikan hidangan pada mereka, makan dalam hidangan, dan mendapat perlindungan di hari kiamat. Nabi SAW menyatakan, demi Allah yang mengutuskanku dengan kebenaran, di hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak-anak yatim dan berlaku ramah padanya serta manis tutur katanya. Dia benar-benar menyayangi anak-anak yatim dan memahami kekurangannya dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diperolehi Allah kepadanya. Bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka yang menyayangi atau mengasihi anak-anak yatim. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Dan dia akan berjiran dengan Rasulullah dalam syurga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana wa kafirul yatim kahatain. Kahatain, begini aku dan orang yang menjaga, yang menanggung anak-anak yatim, kedudukannya di syurga seperti ini. Nabi tunjukkan 2 potong jari, hampir aku akan berjiran dengannya dalam syurga nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Dan lagi membawa berkah dalam rumahnya dengan menyantuni dan memelihara anak-anak yatim, maka akan banyak kelimpahan barakah yang ada pada rumah tersebut. Tidak dipeduli beberapa bagus ataupun rumah itu cantik ke ataupun tak cantik, tetapi asalkan ada anak yatim dijaga dengan baik, maka rumah itu akan bercahaya-cahaya. Sebagaimana malaikat di langit melihat rumah yang dijaga anak yatim dengan baik, mereka melihat rumah itu bercahaya-cahaya. Bagaimana kita lihat di langit ada bintang-bintang yang bercahaya, begitulah malaikat melihat rumah yang ada anak yatim dijaga dengan baik, maka rumah itu akan bercahaya-cahaya. Dan malaikat akan mendoakan, ya Allah, rahmatilah ahli rumah itu. Ya Allah, berkatilah mereka, makbulkan hajat mereka. Akan dipenuhi oleh doa para malaikat, yang mana rumah yang ada anak yatim dijaga dengan baik dalamnya. Dan boleh melembutkan hati yang keras. Sebagaimana hadis kita baca sebentar tadi. Nabi beritahu, sukakah kamu jika hatimu menjadi lembut, lunak, dan segala keperluanmu telah dipenuhi? Kasihilah anak-anak yatim, usaplah kepala mereka dan berilah makanan dari makanan. Nescaya hatimu akan menjadi lembut dan keperluanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi hadis riwayat daripada Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain, bahawa Nabi SAW menyatakan, orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Ta'ala. Oleh itu kasihilah sesiapa ada di bumi, nescaya engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Irhamu man fil ardi yamharkum man fis sama. Subhanallah. Oleh itu memberikan hak fakir miskin melalui sedekah, disayangi, dikasihi, dan sekaligus membantu meringankan beban penderitaan. Dan lagi sedikit lagi pendapat kita kupaskan di sini daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak-anak yatim, kedudukannya di syurga seperti ini. Di hadis tadi, hadis riwayat Bukhari.
Al-Bukhari. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, dah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu hal mengenai hatinya keras. Lantaran baginda bersabda, berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak-anak yatim. Ini menyapu dan menggosok kepala anak yatim adalah sebagai tanda kasih sayang kepada mereka. Subhanallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lantaran itu, tuan-tuan, kesimpulan dapat saya petik daripada kuliah duha kita pada pagi ini, mari kita susunkan satu program untuk menyantuni anak-anak yatim. Kita cari anak-anak yatim daripada kalangan ahli keluarga kita yang terdekat, sekalipun jiran-jiran kita, santuni mereka. Sediakan sejumlah wang dan makanan untuk menggembirakan mereka. Kalau boleh jemput mereka makan di restoran. Ahli keluarga kita, kenal pasti mereka, jemput mereka, belanja mereka makan di restoran. Tetapi pada 10 Muharram itu kita nak puasa. Sarankan supaya kita berpuasa. Tak apa, berbuka puasa. Ataupun kita berikan makanan pada mereka supaya berbuka puasa di rumah. Ataupun makan bersama ahli keluarga mereka di rumah. Apa cara sekalipun, gembirakan mereka dengan kata-kata, rangsangan, semangat supaya mereka terus meyakini dengan kehidupan ini. Mereka tidak berputus asa dan supaya mereka merasai bahawasanya mereka juga disayangi dan diberi perhatian dengan sebaik-baik. Alhamdulillah, seperti itulah sebagai tazkirah untuk diri saya dan kita semua supaya kita menghargai masa yang ada. 9 dan 10 Muharram insyaAllah kita berpuasa. Karena besar ganjarannya. Sebut dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa orang yang berpuasa pada 10 Muharram akan dihapuskan dosa setahun yang lalu. InsyaAllah. Barakallahu fikum. InsyaAllah, itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ada soalan daripada jemaah. Yang pertamanya, anak yatim tu anak kematian bapa sehingga umur anak berapa tahun ya? Dan yang keduanya, berapa tahap umur anak yatim yang kita dibolehkan usap kepala mereka jika sudah berkhatan bagi lelaki atau perempuan yang sudah datang haid? Layak juga ke dalam kategori ini? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Dan meskipun anak-anak yatim ni mereka masih belum akil balik. Yang biasanya belum akil balik dan mereka ini masih memerlukan kasih sayang. Seandainya mereka itu dah berusia 20 tahun, itu dah berlebih. Jadi saya rasa itu dah terkeluar daripada anak yatim perlu diberi perhatian. Namun mereka perlukan bantuan, berikan keuangan pada mereka. Yang diusapkan ini masih kanak-kanak dan perempuan lah. Kanak-kanak perempuan yang masih perempuan, kita orang lelaki boleh usapkan kepala mereka dengan bertudung, pakai tudung. Tapi kalau anak yatim dah besar, tu kita orang lelaki jangan kita nak usap kepala mereka. Jadi yang lelaki usap kepala anak yatim lelaki, yang perempuan usap kepala anak yatim perempuan. Dan kita boleh berikan pemberian pada mereka sebagai tanda mengasihi mereka, hadiah-hadiah sebagainya. Terima kasih. Cara mengusap anak kepala dia orang tu dari mana? Dari mana ke belakang ke? Dari belakang ke depan. Okey, baik. Dan walaupun soalan yang seterusnya terakhir, walaupun anak-anak yatim tu dari kalangan keluarga berada, patutkah kita beri jamuan? Ya. Berada harta benda mereka, harta benda, tapi kasih sayang mereka tak punya kasih sayang. Kita beri kasih sayang pada mereka. Walaupun mereka ada harta, tapi mereka perlukan kasih sayang. Okey, baik Ustaz, faham. Dan ada soalan daripada Haizan Hamzah kat tangan. Silakan, Puan Haizan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya ni pernah lah di orang sekolah anak yatim di Kelang. Dia minta derma air Quran dengan saya, minta infak Quran. So lepas tu saya tanya dia berapa, dia kata cuma lagi 4 buah lagi nak cukup. Lepas tu saya pun bagilah satu Al-Quran.
Lepas tu saya tanya dia berapa harganya, dia kata RM370. Subhanallah. Itulah Ustaz yang saya nak tanya. Bukanlah saya tak ikhlas, saya ikhlas. Lepas tu dia hantar lagi. Nak minta lagi dengan saya. Infak Muharram lah, infak Ramadan terakhir lah saya bagi hari tu masuk bulan Ramadan. 370, anak saya marah. Tapi dia tunjuk gambar dia sama gambar budak-budak yang pegang Al-Quran di Kelang. Sekolah tu. Sekolah anak yatim tahfiz tu. Al-Quran ni macam mana tinggal 300-400 buah ni? Quran Itulah biasa saya dia. sebuah 370 Ustaz. Masya Allah, ada yang dia pergi buat promosi dekat masjid dia, saya tengok Quran tu tebal. Tebal macam tu lah. Ya, saya rasa nak kita bagi hadiah Quran yang biasa-biasa. Itulah Yang anak yatim ni nak baca Quran dulu. Dia tak perlukan macam cantik, tak perlu. Dia Quran yang biasa, harga RM20-30 kita bagi kat dia. Nak baca Quran dulu, bagi dia faham nanti. Dia nak mendalami ilmu, dia bagi Quran yang tafsir pula. Jadi, kalaulah mereka nak mengada-ngadakan apa ni tu, ada orang yang promosi tu nak jual, nak berniaga, saya rasa. Iyalah Ustaz. Saya lepas tu dia hantar lagi kat saya. Saya tujulah nama orang tu, nama dia. Saya kata kenapa awak dulu kata awak tak cukup lagi 3 buah. Saya dah bagi sebuah. Lepas tu sekarang ni awak tak cukup lagi 40 buah. Saya bukan orang kaya. Saya kata tapi saya memang selalu menderma. Saya apa yang ada saya boleh bagi. Tapi ni nantilah saya nak bincang-bincang, saya kata gitu. Itulah saya nak tanya. Dalam hal ini saya rasa orang berniaga ambil kesempatan. Iyalah Ustaz. Kalau boleh kak, kita pergi jumpa sedikit anak yatim, kita sedikit serah tangan dia. Ini Quran biasa-biasa ni, yang biasa. Ada ke masjid kita wakafkan Quran RM60 satu, cantik Quran tu, elok dan terjemahan lagi ada. RM60 aja. RM300 tu saya tak pasti Quran macam mana. Sedangkan ayat-ayatnya sama saja, surah-surahnya sama saja, tapi tak perlu pada hias-hiasan. Ya, betul. Yang kat tangan admin. Okey, silakan nak bertanya. Salah tekan. Okey. Rasanya ada lagi ke soalan yang lain? Tak ada Ustaz ya? Rasanya setakat itu saja pengurusan ilmu pada hari ini, juga soalan yang diberikan. Terima kasih yang bertanya dan Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustaz Fikri atas kesediaan berkongsi ilmu ini berkenaan dengan amalan-amalan sunat yang perlu kita lakukan pada 10 Muharram. Dan ianya adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, yang memiliki banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah SWT dan sering disebut-sebut dengan lebaran dan menyantuni bagi anak-anak yatim dan juga fakir miskin, dan sangat banyak amalan-amalan yang boleh dilakukan dengan memberikan pahala yang besar ini. Dan marilah sama-sama kita tutuplah dulu Ustaz. InsyaAllah kita sambung lagi dan jumpa lagi di minggu depan. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami, pertemuan kami pada kali ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dari sisimu, dan jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Terima kasih insyaAllah. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi ya. Terima kasih semua. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz.